Dan muliakan Tuan Pengerusi Majlis yang mulia lagi dikasihi Al-Fadhil Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, mantan Pegawai Agama Istana Negara, merangkap penaung Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah atau singkatannya Kota Raja, Ipoh Perak, pengerusi seluruh ayatan kuasa Masjid Jamek Sungai Gelugok dan pegawai-pegawai masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seterusnya pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, para tamu Allah SWT yang dimuliakan. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita berhimpun dengan niat itikaf dalam rumah Allah SWT pada malam ini untuk sama-sama kita ikuti program Bicara Ilmu bersama dengan tokoh yang tak asing lagi di tanah air kita, yang bahagia Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Sebagaimana disebutkan oleh Tuan Pengerusi tadi, malam ni kita buat program Bicara Ilmu. Formatnya, yang bahagia Datuk akan menyampaikan tazkirah selama 30 minit lebih kurang. Lepas tu kita buka sesi soal jawab kemusykilan agama. Tak semestinya tajuk mukadimah Datuk tu, tuan-tuan boleh buka, kita buka soalan ni, mana-mana soalan yang bersesuaian, insya-Allah kita akan bacakan. Tuan-tuan puan-puan boleh tulis atas kertas, saya akan baca, kita ajukan pada Datuk. Lebih kurang 1 jam. Kalau soalan tak banyak, kita habis awal lah, balik awal. Soalan banyak, kita balik subuh esok, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya bersama dengan Datuk, sebagai disebut Tuan Pengerusi juga tadi, selaku Pengetua Ma'had Raudatul Jannah ataupun Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah atau singkatannya Kota Raja, dan Datuk sendiri adalah penaung kepada Kota Raja ini, sebuah ma'had tahfiz di Ipoh. Saya dan Datuk dalam program Kembara Ilmu, iaitu kita sambil buat program Bicara Ilmu, forum dan sebagainya, ceramah. Sambil itu kita misi mengumpul dana pembangunan surau yang sedang giat kita jalankan di Ipoh sana. Datuk dah melawat semalam, pagi semalam Datuk singgah Ipoh, tengok pembangunan yang dijalankan. Dah selesai setakat ni, lantai tingkat atas dah konkrit dah. Kita buat 2 tingkat, dah konkrit dah lantai tingkat atas. Jadi insya-Allah memerlukan dana 1.5 juta. Sebahagiannya telah pun kita round satu semenanjung Malaysia ni untuk kita buat kutipan infak, sedekah jariah, wakaf dan sebagainya, tuan-tuan. Tuan-tuan, pada malam ini sebelum kita nak jemput Datuk tazkirah, saya mohon kerjasama untuk tuan-tuan rapat mai ke depan lagi. Sebelum Datuk suruh, sebelum Datuk minta, saya minta. Datuk tunjuk yang belakang tu minta ke depan, yang berada dekat dinding tiang tu mai ke depan lagi. Minta kerjasama mai rapat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, jadi tajuk pilihan kita di Masjid Jamek Sungai Gelugok ni untuk setengah jam untuk Datuk kupas ialah apakah kelebihan infak itu sendiri. Jadi saya persilakan Datuk untuk mengupas kelebihan kita berinfak, lebih-lebih lagi dalam fi sabilillah ataupun sedekatun jariyah, sedekah yang berpanjangan ni. Apa maksud dia? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah hamdan hamidin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqrar sadiqin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali yang kita muliakan saudara pengacara majlis,
yang kita hormati Al-Fadhil Ustaz Azhan Ishaq selaku moderator malam ini merangkap mudir dan pengasas komplek Tarbiyah Rawdatul Jannah yang kita ringkaskan Kota Raja di Taman Miru Ipoh, Perak, yang kita muliakan pengurusi dan barisan ahli-ahli jawatan kuasa tadbir Masjid Sungai Glogo, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan imam, muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan yang saya anggap sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya mulakan dengan kalimat alhamdulillah, kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita menyebut alhamdulillah, tak kira di mana jua kita berada, pada setiap waktu dan ketika, dengan selalu menyebut alhamdulillah, Allah akan melipat ganda lagi nikmatnya kepada kita insya-Allah. Dan alhamdulillah buat kali keduanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini Allah pilih kita. Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan. Kita merupakan orang-orang yang terpilih. Allah sendiri yang pilih tuan-tuan untuk datang kemari. Bukan calang-calang orang boleh mari masjid, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh mari masjid. Bukan semua orang boleh masuk masjid dengan ceramah. Melainkan hanya orang-orang yang Allah pilih. Jadi tuan-tuan merupakan orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ini tuan-tuan akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi untuk malam ini sebagai mukadimah, tuan-tuan, tentang infak, tentang kelebihan infak. Apa dia infak? Jadi sebut infak ni bahasa Arab. Allah banyak menyebut perkataan infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu fi sabilillah. Banyak ayat Quran ya Allah kata infak. Apa dia infak? Infak maksud dia ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang kita miliki untuk dibelanjakan ke jalan Allah. Itu mana dia infak. Satu perintah, walaupun ulama mengatakan perintah wajib, supaya kita mengeluarkan sebahagian harta kita, sebab harta yang kita miliki bukan hak kita. Kita hanya mustakhlafina fi. Kita hanya Allah lantik sebagai pengurus harta kita. Itu bukan hak kita. Harta hak Allah. Dan dalam harta yang kita miliki, Allah kata apa? Haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta yang kita miliki dalam poket kita tu ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan. Untuk siapa? Ini yang saya akan cakap. Tuan-tuan, bila sebut infak, kita keluar duit bagi dengan tujuan fi sabilillah, ke jalan Allah. Bila sebut infak, hukum fiqh, ulama fiqh kata maksud dia sedekah. Infak mana dia sedekah. Cuma bila sebut sedekah, tuan-tuan mesti faham. Dalam istilah fiqh, bila sebut sedekah ada dua. Sedekah ada dua jenis. Yang pertama dinamakan sedekah wajibah. Yang kedua sedekah yang sunat ataupun yang sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib apa dia? Sedekah wajib ialah Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah kata adapun zakat, dia kata zakat, tapi Allah sebut sedekah. Sedekah wajib ialah zakat. Bila kita wajib keluar zakat hanya pada asnaf yang 8, dan kami termasuk dalam asnaf fi sabilillah, mana kami berhak menerima zakat. Ya, sebab tuan-tuan bayar zakat boleh bayar pada kami insya-Allah. Ya, tapi resit tak boleh tolak cukai. Cuma boleh bayar zakat. Itu maknanya sedekah yang wajibah. Ini wajib.
Yang kedua, sedekah yang sunat. Apa itu sedekah sunat? Sedekah sunat ada dua jenis, kata ulama fiqh. Sedekah sunat ada dua jenis. Yang pertama nama dia sedekah ammah, yang kedua sedekah yang jariah. Yang pertama sedekah ammah, yang kedua sedekah jariah. Apa beza ammah dengan jariah tadi? Sedekah ammah ialah sedekah umum. Datang seorang minta sedekah, tuan-tuan bagi RM1, itu sedekah ammah. Sebab kita tak tahu dia nak buat apa duit tu. Mungkin dia beli rokok isap habis, mungkin tikar beko tak kena habis, mungkin tuan-tuan masuk masjid, datang tabung masjid, tuan masuk RM1, itu sedekah ammah. Kita tahu masjid nak buat apa duit tu. Mungkin nak repair sana, repair sini, nak beli kipas rosak, mungkin. Itu nama dia sedekah ammah. Bila tuan-tuan bagi sedekah ammah, kalau RM1 tuan-tuan bagi, maka pahalanya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa buat satu benda yang baik, dia sedekah RM1 benda baik, maka dia diberi pahala 10. Mana seolah-olah tuan-tuan sedekah RM10. Bagi RM1 dia bagi pahala berapa? 10. Itu sedekah ammah. Tak kira tuan-tuan masuk tabung ke, bagi pada orang ke, tak kira mana-mana pun, yang tak tahu nak buat apa duit tu. Adapun sedekah jariah, ni nak buat surau ni, itu nama dia sedekah jariah. Bila malam ni tuan-tuan bagi RM1 untuk sedekah jariah, Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini sedekah jariah. Allah kata perbandingan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah ni, fisabilillah, nak buat surau ni, maka Allah kata samalah seperti dia tanam sebiji benih. Tanam sebiji benih, RM1 tuan-tuan bagi malam ini, tuan-tuan tanam sebiji benih. Ambatat kata Allah, benih pun tumbuh, mengeluarkan pokok yang mempunyai sab'a sanabil, 7 dahan, 7 cabang. Fi kulli sumbulatin, setiap cabang, setiap dahan mengeluarkan mi'at habbah, 100 biji buah. Satu dahan 100 biji buah, 7 dahan berapa? Tak tahu. Oh, lemah matematik. Satu dahan 100, 7 dahan 700. Yang tadi RM1 dapat berapa? Yang ini RM1 dapat berapa? Berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda lagi kali 2. Berapa? Ini bukan saya kata, Allah yang kata. 700 kali 2 berapa? 1,400. Yang tadi RM1 tu bagi orang minta sedekah, 10 tu dapat. Yang ini RM1 tu bagi berapa dapat? 1,400. Itu kalau RM1. Kalau RM10, kalau RM100, tapi malam ni RM1 tak main lah. Kalau nak buat surau 1.5 juta, minta dana bagi RM1, hari ni tuan-tuan RM1 tak main dah. Hari raya bagi duit raya budak-budak pun bagi RM2 masuk envelope tuan-tuan. Datang rumah saya budak-budak raya, tuntang locin lagi tak bagi, lingkup locin aku. Bagi cakap ambil, keluar cepat-cepat sebelum locin aku teruk. Bagi envelope seorang satu. Depan-depan pagar dia buka juga RM2. Kata dia. Dia elehnya. Tu bagi duit raya RM2 dia eleh. Tiba-tiba malam ni nak buat surau 1.5 juta bagi RM1. Eleh tak? Eleh tak? Baik, itu maknanya pahala daripada RM1. Yang jariahnya apa dia? Apa jariahnya?
Jadi ialah pahala yang berterusan. Yang tadi pahala kerana bagi RM1. Yang pahala berterusannya bila siap surau ini, orang guna bina surau ini, selagi bina surau masih ada, maka pahalanya jari berterusan kepada kita. Banyak mana pahala berterusan? Walaupun selepas kita mati dah meninggal dunia, pahala akan sampai kepada kita. Banyak mana? Kalau sikit bagi, sikit lah. Kalau banyak bagi, banyak lah. Macam kita labur dunia, saham di akhirat dunia, tuan. Macam kita labur saham dunia. Oh, ini syarikat buka saham, pergi beli saham RM20, RM20 saham. Dividen banyak mana? RM20 beli saham. Dividen berapa sen dia? Kalau nak dividen banyak, labur banyaklah. Itu maknanya kelebihan infak fi sabilillah. Kelebihan nak buat surau ni. Tuan-tuan, kami masya-Allah lah kami berjalan rata-rata minta dana. Sehingga hari ini rekod yang kami terima hanya seorang perempuan serah pada kami cek bernilai RM50,000. Seorang perempuan, bagus perempuan. Ya. Orang lelaki belum ada lagi. Dan pernah kami terima baru ni, yang mana? Yang hantai tu. Ya. Pasir Mak di Kelantan. Seorang perempuan serah rantai emas dia, rantai leher dia, harga dia nilai dia hampir-hampir RM7,000. Perempuan juga. Sebelum ini di Sungai Petani, seorang perempuan datang jumpa Ustaz Azan, Ustaz saya duit tak bawa, boleh tak besok datang rumah saya, ini alamat saya. Besok suruh datang rumah dia. Ustaz Azan pergi rumah dia, cari alamat rumah. Sampai rumah dia, rupanya dia ada kumpul dah segenggam emas, cincin, gelang, subang, rantai, semua ada. Ustaz, inilah emas yang saya miliki, saya tak perlu dah Ustaz ambil. Pergi kedai, tanya kedai berapa harga, hampir-hampir RM20,000. Tuan-tuan, orang perempuan, orang lelaki bagi RM1. Malu tak? Itu kelebihan infak fi sabilillah. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau RM1 tuan-tuan bagi, pahala tuan akan dapat 1,400. Itu belum kira dividen lagi. Bayangkan bagaimana perempuan yang bagi RM50,000 tadi. Tuan-tuan, satu. Apa kelebihan yang kedua? Kelebihan yang kedua berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bis-sadaqat. Kawallah, lindungilah harta kamu dengan zakat. Tuan-tuan nak selamat harta tuan-tuan, bayar zakat. Bila tuan-tuan bayar zakat, berarti tuan-tuan kawal harta tuan-tuan. Tuan-tuan dah pagar harta tuan-tuan, dah lindungi harta tuan-tuan. Orang nak curi pun susah, nak hilang pun susah, sebab kita dah kawal dia dengan zakat. Nabi sambung lagi, wadawu mardakum bis sadaqat, dan ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Ni sedekah jariah ni kata seorang ulama. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Ni depan sebutkan ada orang yang berpenyakit, ada orang yang sakit, orang yang sedang sakit, dah berubat macam-macam tak mau baik, hospital keluar masuk, dah cari bomor dah habis dah, termasuk bomor sakai, tak mau baik juga. Cubalah obati penyakit tuan-tuan dengan sedekah. Malam ini kita minta sedekah, ya, bukan minta untuk poket kami, tapi untuk nak buat surau. InsyaAllah kalau tuan-tuan ada penyakit, insyaAllah penyakit akan sembuh. Tapi janganlah bagi RM1 pening kepala pun tak baik. Sebab RM1 nak beli peniada pun tak cukup. Tengok jenis penyakit lah. Kalau penyakit kronik, ada bayar mahal-mahal lah. Kalau malam ini tuan-tuan bayar RM50,000, kami terima, ya, cash ke cek tak kira lah. Tapi kalau cash RM50,000, jenuh tanggung balik. Balik cek lah. Kalau malam ini tuan-tuan bayar RM50,000, Ustaz, nah RM50,000 untuk buat surau. Dia takdirkan kalau tuan-tuan ada penyakit heart attack, bulan depan kena attack. Biasanya tuan-tuan bila kena heart attack, tuan-tuan akan dihantar pergi ke IJN Kuala Lumpur buat pembedahan. Tuan-tuan tahu tak pembedahan jantung ni berapa kos dia? Berapa kos dia? Paling sikit RM50,000. Itu
kos pembedahan jantung. Oleh kerana malam ni dah bayar 50,000, Allah kata itu heart attack cancel, tak akan berlaku heart attack lagi sebab dia dah bayar advance 50,000. Ini tuan nak yang mana? Bagi pada kami ke bagi pada AJN? Tu fikirlah sini. Itu kelebihan kebaikan infak fi sabilillah. Dah berlaku satu cerita tu, cerita benar, di Kuala Lumpur. Seorang korporat, tak payah sebut nama dia siapa, anak dia sakit, masuk hospital, keluar hospital, hantar hospital pakar, keluar hospital, tak mau baik-baik. Berjumpa bombong sakai, berjumpa juga tak mau baik-baik. Tiba-tiba adalah seorang ustaz jumpa dengan dia, nasihat dia, tuan, boleh tak cuba tuan berubat anak tuan dengan cara sedekah? Dia bertanya, sedekah apa ustaz? Tuan carilah mana-mana orang nak buat masjid ke, nak buat surau ke, nak buat tahfiz ke, nak buat sekolah ke, tuan derma infak, bagi duit tuan, niat untuk ubat penyakit anak tuan. Dia buat sungguh, katanya ceritanya entah berapa ratus ribu dia bagi. Sign check nak ambil 200,000, 300,000. Takdir Tuhan betul tuan-tuan. Dengan sedekah berapa ratus ribu, dia duit banyak. Lepas 2-3 minggu anak dapat tak penyakit lagi dah, sembuh. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan kelebihan infak fi sabilillah. Orang tak nak terfikir. Ni Nabi kata, bukan saya kata. Dan yang ketiga, apa kelebihan infak fi sabilillah? Malam ini kalau tuan-tuan bawa dalam poket RM100, itu contoh. Tapi banyak ni bukan 100, ribu dalam poket tu. Kalau lah malam tuan-tuan bawa RM100, tiba-tiba kami pun buat pengumuman, tuan-tuan infak fisabilillah nak buat surau, tuan-tuan bagi RM1. Bawa 100 bagi RM1. Tinggal lagi berapa? Dia bawa 100 bagi RM1, tinggal lagi 99. Tuan-tuan pun balik. Ditakdir, bukan doa lah, takdir, malam ini ajal tuan-tuan sampai, ditakdirkan. Ya, balik rumah tengah jalan ke, di rumah ke, sampai rumah ke, malam ni sampailah ajal tuan-tuan. Datanglah malaikat maut nak ambil nyawa tuan-tuan. Maka itulah saat tuan-tuan akan menyesal sesal-sesalnya. Tuan-tuan akan menyesal sesal-sesalnya. Apa yang misalkan? Kenapa tadi aku bagi RM1, sedangkan aku bawa 100, kenapa bagi RM1? Ketika dia akan berkata, Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah kata, infaklah, serahlah duit kamu, bagi sebelum sampai saat ajal kamu. Sebab kalau sampai saat ajal, ketika kamu akan menyesal, kata Allah, dan kamu akan berkata, Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhan, boleh tak kamu tangguh kematian aku sekejap? Boleh tak? Ini Quran sebut, bukan saya kata. Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, kau tangguhkan sekejap kematian aku. Bagi tu kalau saya balik dulu, besok datang pula, aku nak keluarkan semua harta aku nak infak semua sekali. Fa asaddaqa, aku kesedekah semua sekali. Wa akum minas salihin, aku jadi orang saleh. Ketika itu Allah akan jawab, Allah kata, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak pernah tangguh kematian seseorang semata-mata kerana dia nak infak. Apa nak kata malaikat maut, tak apalah, tangguhkan dia, bagi 2 hari dia peluang, dia nak keluar duit bank dan infak. Tak ada dah. Allah kata walan, la sekali-kali tidak. La yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Sampai ajal saat dia macam mana? Menyesal tak sesal, habis. Bila dia mati, selesai, tu harta tinggal. Silap-silap kalau anak berebut harta dia, bergaduh anak-anak kena harta dia, bermusuhan anak-anak kena harta dia, kita dalam kubur pun tak tenteram, tak selamat dalam kubur. Sebab itulah sebelum kita menyesal, gunakanlah harta daripada kita untuk infak fi sabilillah.
Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan itu tuan-tuan, kita lupa apa kelebihan infak, kelebihan bersedekah. Malam ini khusus kita nak minta tuan-tuan supaya infak belanja untuk pembinaan surau. Dia pembinaan surau, bukan untuk masuk poket, tidak, pembinaan surau yang sedang rancak berjalan. Di mana kami di Mahat Tahfiz Kota Raja sedang bina satu surau yang kos dia 1.5 juta dan sekarang hampir melebihi 50%. Sampai dah peringkat dah bina dah seperingkat, kami sedang curah semen untuk tingkat yang kedua. Lepas ni insyaAllah bina tiang tingkat yang kedua berbubuk terus masuk itu mata, insyaAllah dia jangka dalam setahun masa siap surau kami insyaAllah. Itulah mukadimah sedikit mengenai tentang kelebihan infak fi sabilillah. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Ya, tuan-tuan ada soalan boleh ajukan sampai ke depan ni, tulis. Kalau susah nak tulis, ambil nombor telefon saya, boleh WhatsApp ataupun SMS. Nombor saya 019 472 0717. Saya ulang, 019 472 0717. Boleh ajukan soalan pada Datuk, insyaAllah saya akan baca kalau sempat. Masa lebih kurang 1 jam lebih kurang kita ada masa. Baik, soalan yang pertama Datuk, betulkah ahli neraka itu terdiri pada ramainya kaum wanita? Dan sebab apa mereka ramai dalam neraka? Ini soalan pada wanita pun lelaki ni. Dia betulkah dalam neraka nanti ramai wanita? Betul lah. Sebab Nabi yang kata, bukan saya yang kata. Dalam sejarah semasa berlakunya Isra' dan Mi'raj, masa Nabi dibawa ke Sidratil Muntaha, Allah sebut indaha jannatul ma'wa ma yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basara ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Surah An-Najm menceritakan detik-detik penggambaran Isra' Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sampai ke Sidratul Muntaha, di situlah terdapatnya syurga dan juga neraka. Berarti ulama-ulama tafsir dalam tafsir ayat ini dia kata memang Nabi sampai ke situ dan Nabi dibawa meninjau melihat syurga dan Nabi dibawa meninjau neraka. Ada ulama ada pendapat kata masa Nabi dibawa ke syurga, Nabi dibawa masuk syurga, Nabi dah masuk dalam syurga. Cuma bila turun ke dunia apa Nabi kata, qala Rasul fiha ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nabi kata masa aku masuk syurga, aku tengok syurga tu, aku tak dapat bayangkan macam mana. Itu hebatnya syurga. Cuma aku boleh kata aku lihat dalam syurga tu ada benda-benda yang tak pernah mata tengok, yang tak pernah telinga dengar cerita mengenainya, yang tak terlintas di hati-hati anak Adam. Itu syurga. Tapi bila Nabi dibawa meninjau neraka, Allahu Akbar, diperlihatkan kepada Nabi keadaan neraka pada ketika itu, walaupun belum lagi dihuni oleh manusia, tapi diperlihatkan seolah-olah neraka ini bakal dihuni majoriti yang wanita. Ini berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi turun ke dunia lepas Isra' Mi'raj. Pernah Nabi berkhutbah di hadapan hanya kaum wanita sahaja. Ada riwayat mengatakan Nabi berceramah, berkuliah. Ada riwayat mengatakan Nabi berkhutbah. Yang penting apa kata Nabi? Qala Rasul, ya ma'syaran nisa tasaddaqna 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 fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Qalat imra'atun minhunna jazlah ma lana ya Rasulullah. Qala takthurna al-la' wa takfurna bil ashir atau kama qala. Itu hadis Nabi ada sahih. Dari pernah berkhutbah pada kalangan wanita, ramai wanita. Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, kata Nabi, tasaddaqna tasaddaqna tasaddaq. 3 kali Nabi ulang, bersedekahlah bersedekahlah bersedekahlah. Ini untuk wanita. Batu wanita yang haji bersedekah, tak macam orang lelaki. Orang lelaki ni bakhil sikit, kedekut sikit. Orang perempuan bagus malah ni belum tahu lagi ni.
Tengok siapa yang rajin, siapa yang bagus. Nabi ulang 3 kali, ya ma'syaran nisa tasaddaqna tasaddaqna tasaddaqna. Bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Tu kan hulu habis abang hantar bagi tu. Kenapa? Fa inni ra'aitu kunna, masa aku Isra Mi'raj aku tengok neraka itu majoriti penghuninya wanita. Tiba-tiba seorang perempuan angkat tangan. Qalat imra'atun minhunna jazlah. Secara tersipu-sipu dia berkata, ya Rasulullah, kenapa kami wanita ramai masuk neraka? Apa sebab? Maka Nabi jawab, kamu ramai masuk neraka 2 sebab. Yang pertama kata Nabi, taksurna la'an, dan yang kedua wa takfurna bil ashir. Punca menyebab kamu ramai masuk neraka 2 sebab. Yang pertama, kamu banyak li'an, suka mengupat orang, mengata orang, cerita hal orang. Tu kan biasa dah tu, tu perempuan dah tu. Orang lelaki pun mengubat juga, cuma kurang sikit. Orang perempuan lebih sikit. Sebab kerana suka mengubat itulah yang menyebabkan kamu ramai masuk neraka. Dan yang kedua, wa takfurna bil ashir, mengingkari kebaikan suami, tak pandai nak layan suami. Itulah 2 sebab kenapa ramai wanita masuk neraka. Yang pertama, kenapa? Banyak li'an, banyak mengupat. Yang kedua, tak pandai nak melayan suami, tak pandai nak hormat suami. Lepas tu saya kata tuan-tuan, sebagai kita ni, kalau kita tak keluarga Muslim lah, biasa je macam tuan-tuan dengan isteri tuan-tuan, perempuan sebagai isteri, saya rasa mungkin kita keluar rumah tak banyak kita buat dosa. Ni depan saya ni, kita keluar rumah, pergi bekerja, pergi pasar, pergi mana-mana, kita tak banyak buat dosa. Tapi kita tak sedar bila macam balik rumah aja, ya Allah, balik masuk rumah, malaikat belah kiri tak berhenti tulis dosa kita. Pasal apa? Balik suami tanya, mana kau pergi? Alah, apa yang kau kisah-kisah buat apa? Mana kau pergi suka aku lah. Oh, mana kau pergi aku suka aku lah, tulis. Malaikat tulis, buat test kawan, buat sendiri, buat sendiri tulis. Tu dosa dengan suami tu. Itu contoh. Maka sebab itulah ulama-ulama kata dosa isteri dengan suami, ya Allah, banyaknya. Kita tak perasan tuan-tuan. Panggil nama suami pun, panggil nama suami tu. Mentang-mentang suami Muhammad, Mat, tulis, malaikat tulis Mat, dosa. Ya. Itu kalau panggil nama, kalau menggelar, mentang-mentang suami tu gemuk, oh Doraemon, Doraemon tulis. Agak satu hari banyak mana dosa isteri dengan suami, agak-agak lah. Sebab itulah kata Nabi, 2 sebab yang menyebabkan ramai wanita masuk neraka. Kalau gitu apa kena dengan Nabi suruh sedekah tadi? Maka ulama-ulama dalam mensyarah hadis ini, dia tak ada kemungkinan bila Nabi suruh perempuan sudah banyak bersedekah, maka dengan amalan bersedekah itu, dengan hobi suka bersedekah itu, berperanan yang pertama akan mengurangkan dosa mengupat tadi, ataupun akan mencegah dia, menghalang daripada suka mengupat. Dan yang kedua, mengurangkan dosa dia dengan suami. Maka sebab itu bersedekahlah banyak. Malam ni ada peluang. Kalau tak nak masuk neraka, amalan ni bagi. Tak bawa duit, yang di leher itu kami terima insya-Allah. Kalau yang zulian tak payah, wallahu a'lam. Baik. Soalan seterusnya, apakah maksud mimpi? Kita mimpi kalimah Allah muncul di langit, la ilaha illallah, waktu dalam tidur. Apakah maksud mimpi, iaitu mimpinya mimpi kalimah Allah muncul di langit, la ilaha illallah? Ya, soalannya mimpi. Ya, ada hubungan dia. Ya. Kalimah tu mengeluarkan cahaya, terus saya pengsan dalam mimpi tu dan terjaga. Ini mimpi ya. Mimpi kita tak boleh percaya, sebab Allah sebut dengan firman-Nya dalam surah Yusuf, innama adghasa ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin, yang bermaksud mimpi itu adalah mainan tidur. Innama adghasa ahlam, mimpi adalah mainan tidur. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami, kami bukan orang untuk mentabir mimpi. Saya bukan orang mentabir mimpi, tak ditabir mimpi.
kecuali mimpi para nabi. Itu namanya ru'yas sadiqah. Ada mimpi kita manusia biasa, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya adalah mainan tidur. Kenapa berlaku? Ulama-ulama psikologi pernah mengatakan mimpi berpunca daripada akal yang sering berfikir, banyak fikir, bawa ke dalam mimpi. Berpunca pada pandangan mata, apa kita pandang, kita berminat, bawa dalam mimpi. Apa yang kita dengar, mungkin kadang-kadang kita dengar, kita bawa dalam mimpi. Maka sebab itu mimpi jangan dipercayai, kecuali kalau dalam mimpi itu ada perintah dan suruhan. Datang seorang hamba Allah, dia perintah kita, Mina hang ni tak tutup aurat, Mina hoi tutup aurat, kita boleh ikut. Tapi datang seorang dalam mimpi pakai jubah putih, semua serba putih, mat hang tiga ekor dia nombor dia. Ketikam tak? Ketikam tak? Tok Syekh bagi nombor ekor tak ketikam, tercabut sokok. Itu jangan percaya. Pada perintah benda baik, buatlah. Kalau benda tak baik, tak usah ikut. Itulah kesimpulannya, jangan percaya apa mimpi sekalipun, jangan percaya. Betul, saya secara peribadi minta maaf tuan, secara peribadi, kalau ada orang tanya saya mimpi berjumpa Rasulullah, saya jawab senang saja. Saya kata, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Orang kata, oh malam tu Ustaz saya mimpi berjumpa Rasulullah, boleh jadi betul, alhamdulillah. Bukan senang mimpi berjumpa Rasulullah, boleh jadi tak betul. Pasal apa tak betul Ustaz? Dialah, kita mana pernah jumpa Rasulullah. Mungkin mimpi kita datang Abu Jahal. Pak Abu Jahal pun pakai jubah saban juga. Kita mana kenal Rasulullah macam mana? Abu Jahal datang, ana Rasulullah. Abu Jahal cakap, tak mustahil. Maka sebab itu saya kata, bila mimpi boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kalau betul itu Rasulullah, alhamdulillah, tentu kehebatan kita. Tapi yang benarkan Rasulullah, saya tak pernah mimpi jumpa Rasulullah. Mimpi Abu Jahal pun tak pernah. Alhamdulillah selamat saya, Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya, kalau kita dah mati, anak-anak kita ambil wang kita untuk infak, ayah itu dapat tak pahala infak? Bagus soalan dia. Bila kita dah mati, meninggal dunia, harta yang kita miliki anak-anak tak nak sebagai pusaka. Ada berlaku baru-baru ni pun ada. Kena mengena sikit lah dengan saya. Kata bau-bau bacang ada lah. Bila dia duit banyak, Masya Allah, dia duit banyak, dia meninggal dunia, dia tinggal sebuah kereta yang dia beli cash, dia tinggal sebuah jam Rolex harga dan 60,000. Ada lesen, ada siap dengan tu, tak tahu. Yang lain duit dia banyak, tapi saya dipahamkan mak tak ada, ayah tak ada, isteri tak ada, anak-anak tak ada. Maka abang-abang adik-adik dia tanya saya, boleh tak kalau kami tak nak ambil harta dia, tapi kami nak infakkan harta dia, nak balik kepada dia balik. Oh, itu sebaik-baiknya. Ada ni berlaku baru ni, belum selesai lagi dibuatkan. Mereka nak keluar semua duit-duit di bank dia tu, tak ada berapa ratus ribu, Wallahu alam. Mereka nak infak semua untuk dia. Yang pertama katanya dia tak ada wasiat apa-apa, cuma dia pernah nak pergi mengerjakan haji, belum sempat mengerjakan haji. Yang pertama mereka kata, kami duit ni untuk upah haji dia. Saya kata okey, bagus. Yang lain kami nak infak, boleh tak? Sempat bagus lah. Cuma soalan, jadi sampai tak kepada dia? Sampai tak? Itu soalannya. Jadi kalau tanya saya, sampai tak amalan orang hidup berasi mati? Ini jadi isu hari ini. Sebab hari ini tuan-tuan, kalau kita orang hidup infak, buat jariah untuk mak ayah dah meninggal, baca Quran, hadiah pahala mak ayah dah meninggal, buat kenuri tahlil untuk mak ayah meninggal, sampai tak? Ini persoalan hari ini, sampai tak sampai? Pernah orang tanya seorang ustaz, kalau saya infak harta